6.2, tajuk 6.2 adalah sistem sokongan dalam tumbuhan. Okey. Now, sistem sokongan dalam tumbuhan ni, kita pecahkan tumbuhan ni kepada dua jenis. Satu adalah tumbuhan akuatik, dua adalah tumbuhan daratan. Now, tumbuhan akuatik ni kita pecahkan kepada dua. Satu adalah tumbuhan tenggelam, satu lagi adalah tumbuhan terapung. Okey, sokongan dalam tumbuhan tenggelam dan juga terapung ni lebih kurang sama tau. Maksud saya di sini awak nampak tumbuhan tenggelam dengan terapung ini mempunyai pundi udara di batang. So disebabkan dia ada pundi udara dekat dia punya batang pokok tu, okey, memberi daya apungan. Alright. So contoh tumbuhan tenggelam adalah hydrilla. Kalau tumbuhan terapung contohnya adalah kiambang, teratai dan kiambang. Teratai, kiambang. So, ni tak ada masalah. Okey. Now, kita masuk daratan. Daratan ni adalah lebih pelbagai. So, daratan ni kita pecah kepada dua. Satu adalah tumbuhan berkayu. Kedua adalah tumbuhan tidak berkayu. Now, tumbuhan berkayu ni mendapat sokongan dengan cara duri. Duri ni pada pokok rotan dengan juga ros. Akar, kita ada 3 jenis akar. Kita ada akar bani, akar jangkang, akar tunjang. So, ketiga-tiga akar ni fungsinya adalah untuk mencengkam tanah. Cuma bentuknya sahaja yang berbeza. Kalau pokok bani ni biasa untuk pokok-pokok besar. Contohnya pokok meranti, durian. Kalau jangkang, awak boleh pergi dekat taman alam. Dia macam tercacak-cacak keluar. Itu adalah untuk pokok bakau. Dan akar tunjang biasanya adalah untuk pokok-pokok berkayu. Tapi yang kecil sikit. Okey, contohnya macam pokok cili, pokok getah, and then pokok bunga raya. Dan kita tengok kat sini. Tumbuhan tak berkayu ni disebabkan tumbuhan tu tidak berkayu. Okey, tumbuhan ni mendapat sokongan melalui pelbagai cara. Now, cara yang pertama, pelbagai cara adaptasi, which is kalaulah pokok tu pokok sayur-sayuran yang herba, tumbuhan ni mendapat sokongan dengan tekanan segah sel. Apakah itu tekanan segah sel? Tekanan segah sel ni maksudnya macam ni tu. Macam ni tau. Dia punya support system tu berdasarkan air, kandungan air dalam sel tu, dalam dia punya batang. Katakanlah kalau batang dia kurang air, dia akan jadi layu. Sayur kan? Kalau sayur tu awak tak siram, dia layu. Tapi bila once awak siram dia akan jadi segah balik. So, itu kita panggil dia sebagai tekanan segah. And then, sokongan yang kedua adalah akar serabut. Akar serabut ni normally adalah untuk pokok-pokok yang macam monocotyledon tau. Macam pokok kelapa. Pokok kelapa ni adalah sebenarnya batang dia bukan berkayu tau. Dia fiber. Dia berfiber. And then, sokongan yang ketiga, next one adalah suluh paut. Suluh paut ni kita boleh jumpa kat mana? Suluh paut ni kita boleh jumpa kat pokok timun, peria. Ada pokok lain lah. And then, akar sokong. Akar sokong ni ada dekat pokok jagung dan pokok ara. Ni, akar cengkam. Akar cengkam ni adalah untuk tumbuhan yang merayap atas pokok tu kan. So, contohnya pokok orkid dan duit-duit. So, saya tunjuk sikit jenis-jenis akar. So, ini adalah akar bani. Okey, pokok-pokok besar. Yang ini adalah akar jangkang. Inilah jangkang, nampak tak? Kembang-kembang. So, ini adalah untuk kawasan paya. Alright. So, kita tengok. Ini adalah pokok suluh paut. Pokok suluh paut. Ini adalah suluh paut. Okey, so contohnya timun, peria, labu. Inilah tadi akar cengkam. So, ini contohnya macam orkid dan pokok duit-duit. Ini orkid saya rasa. Alright. So, kita tengok tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik ni, tadi kita kata dia ada pundi udara kan? Dan saya tambah sikit, buku teks awak ni bagus tau, dia detail. So, dalam buku teks, dia cerita, dalam tumbuhan ni dia ada satu tisu. Tisu ni namanya ada tisu erenkima. Tisu erenkima adalah tisu yang ada banyak ruang-ruang udara tau. Okay? So, bila dia ada ruang udara, dia memberi keapungan kepada tumbuhan tersebut. So, menambah daya apungan. Selain ada pundi udara, tisu, tumbuhan akuatik mempunyai tisu erenkima. So, saya tambah sikit sini. Okey, mempunyai pundi udara dan juga tisu erenkima. So, tisu erenkima ni ada banyak ruang udara. Okay, so kita teruslah sambung. Okay, next topik. Next topik adalah menentukan usia pokok tumbuhan. Macam mana kita nak tahu pokok tumbuhan tu hayat dia dah berapa, umur dia berapa tahun. So, dengan cara kita kira gelang tau. Ni 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,
4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey, so cara menentukan usia ni ada dua cara. Pertama adalah dengan cara mengira gelang. Okey, mengira gelang. Tapi keburukannya, kita kena tebang pokok ni. Pokok ni kena tebang. So, pokok ni akan mati. Okey, so kita kira gerak. Ni. Kira gelang. And then cara yang kedua, mengira gelang ni dengan menebuk. Batang tumbuhan ditebuk. Ini batang tumbuhan ditebuk. Okey, dia ada baik buruk. Yang ni actually lebih accurate, lebih tepat. Tapi pokok tu kena mati, kena tebang. Kalau yang pakai batang tumbuhan ni ditebuk, okey dia pakai gerudi, kita tak perlu tebang. Macam yang ni lah kan. So dia ni dengan cara pokok tu tidak ditebang tapi dikorek dengan gerudi khas sampai 75% masuk ke dalam. So makin ke dalam, nampak tak sini? Makin dia ke dalam, maksudnya makin tua lah umur dia. Maksudnya makin hayat tu lebih panjang lah. So ini kita panggil cara dia. Okay. So last sekali awak tengok kat sini, menghubungkaitkan sistem sokongan, kestabilan dan tumbuhan. So sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. So kestabilan juga sama macam haiwan, ia dipengaruhi oleh pusat graviti dan juga keluasan pokok, keluasan tapak. So semakin rendah pusat graviti, semakin stabil. Okey, so itu sahaja untuk bab ini.